Okey, Assalamualaikum. So hari ni kita akan sambung balik bab pewarisan. Okey, yang sebelum ni, kalau kelas sebelum ni kita dah belajar tentang ciri dominan, ciri resesif. Okey, kelas sebelum ni ciri dominan adalah ciri yang mana dia menunjukkan ciri dia. Okey, maksudnya dia kuatlah ciri tu. Maksudnya kalau awak tengok dekat manusia dekat muka bumi ni, ramai yang bersifat yang mempunyai ciri dominan berbanding resesif. Okey. So itu dominan dan itu resesif. So hari ni kita akan belajar macam mana mekanisme pewarisan itu terjadi. Okey. So orang yang saintis yang menemukan pasal mekanisme pewarisan ni namanya Gregor Mendel. Okey, kita panggil hukum Mendel. Nanti kita akan belajar cara macam mana proses kacukan semua tu akan berlaku. Okey. Okey, so sekarang kita kata kacukan monohybrid. Mono, apa maksud mono? Mono maksudnya satu. Okey, mono maksudnya satu. Hybrid tu kacuk. Okey, kacukan. Okey. So maksudnya kalau monohybrid maksudnya satu ciri pada satu masa. Okey, tak apa, nanti saya akan terang. Maksudnya okey, kita nak buat kacukan monohybrid, kita nak kacukan untuk ciri ketinggian je. Untuk satu ciri saja. Itu kita panggil monohybrid. Sebab mono tu maksudnya satu. Okey, kalau banyak polyhybrid. Okey. Okey, so Mendel ni dia buat mekanisme ni dia menggunakan kacang pi. Okey, di mana kacang pi ni dia akan kacukkan satu kacang pi yang tinggi dan dikacukkan dengan kacang pi yang pendek. So kedil. So kita akan tengok apakah result yang akan dapat kalau kita kacukkan. Okey, so dalam bab ni kamu kata apa itu genetik, apa itu fenotip. Genotip atau fenotip. Genotip tu maksudnya dari segi bentuk gen. Okey, bentuk gen. Maksudnya bentuk gen ni dia dibagi dalam bentuk huruf. Sama ada T, nampak kat sini ada T, T. T tu maksudnya genotype lah tu. Ni sini ada T besar. Okey, T besar. Okey, T. Ni T besar ni. Okey, T besar ni maksudnya genotype dia. Sebab dia mungkin boleh jadi T besar, dia boleh jadi T kecil dan boleh jadi T besar, T kecil. Okey, sebenarnya huruf ni bergantunglah. Kadang-kadang kamu akan jumpa huruf T, kadang-kadang awak jumpa huruf D ke N ke, ikut suka. Okey. So kalau dalam sibuk kamu ni kamu akan jumpa banyak huruf lah. Tapi yang glamour T lah untuk ciri ketinggian. Okey. Okey, kalau itu genotype. Apa itu phenotype? Phenotype tu ciri fizikal. So kalau T besar ni dia mewakili untuk ciri fizikal yang tinggi. Okey, kalau T kecil maksudnya dia adalah rendah. Okey. Genotype T kecil itu. Okey, so maksudnya pokok kedil tu maksudnya phenotype. T kecil tu adalah genotype. Okey. Ini Gregor Mendel. Okey, genotype tu dari segi genetik lah, segi DNA dia tu, maksudnya dalam badan. Phenotype tu apa yang kamu nampak, ciri fizikal. Okey. Okey, so kita akan jumpa generasi pertama, generasi kedua. Di mana generasi pertama dalam generasi pertama akan berkacuk dan hasilkan generasi kedua. Okey, maklumat genetik dan satu organisma. Genotype maklumat genetik, phenotype ciri-ciri fizikal. Okey, so ini yang awak kena buat. Okey, yang ni sebenarnya nampak macam susah tapi sebenarnya senang je. Okey, nampak phenotype. Okey, awak nampak sini phenotype. Sini dia kata phenotype. So phenotype awak tengok pokok kacang pi tinggi. Okey, tinggi tu phenotype dia, maksudnya dia tinggi. Dan satu lagi kedil. Itu phenotype. Okey, kalau genotype dari segi bentuk gen dia. So kalau tinggi berbakal tulen. Okey, kalau tinggi so dia mestilah T besar. Okey, T besar. Untuk yang kedil, tulen berbakal tulen, T kecil. Okey, boleh. Okey, kemudian dia akan menjadikan proses meiosis. Okey, kan meiosis kan saya dah ajar sebelum ni. Meiosis tu menyebabkan kromosom tu jadi bilangan kromosom jadi separuh daripada bilangan induk. So nampak gamet dia akan jadi satu T. Daripada T besar dia, satu jadi T besar, satu jadi T besar. Okey, kalau yang ni satu jadi T kecil, satu jadi T kecil. Okey. Kemudian dia akan menjalankan proses penyewaan di mana dia akan kacukkan. Okey, dia akan kacukkan yang panjang, yang tinggi dengan yang pendek, yang kedil. Okey, so nampak dia penyewaan. So dia ambil T besar kacuk dengan T kecil.
tak? Lepas tu dia ambil T besar ni lagi, kacuk dengan T kecil. Okey, tadi T besar, T kecil dapat T besar, T kecil, nampak? T besar kacuk dengan T kecil, dapat T kecil, T besar, T kecil. Okey, kemudian ambil ni pula, T besar kacuk dengan T kecil. Sama juga dapat T besar, T kecil. So, ambil lagi satu kali, ni T besar kacuk dengan T kecil, dapatlah T besar, T kecil. So, kalau awak tengok sini, ciri genotype dia. Okey, ciri genotype dia. Okey, T besar, T kecil, T besar, semua T besar, T kecil. So, phenotype dia kalau T besar, T kecil sebab dia ada gen dominan. Gen dominan tu, inilah apa? Yang huruf besar tu lah, huruf besar. Bila ada huruf besar dia, phenotype dia mesti menunjukkan untuk yang ciri dominan. So, maksudnya sekarang ni, phenotype anak dia tinggi, tinggi, tinggi dan tinggi. Okay, so 100% anak dia adalah tinggi. Faham? Ya, okay. Ini untuk genotype induk dia T besar, T besar, T kecil, T kecil. Maksudnya, contoh bapak dia besar, tinggi, mak dia kedil. Memang bakal tulen dia T besar, T besar, T kecil, T kecil. Okay, ada lagi kes. Okay, di mana? Okay, sorry. Phenotype dia tinggi. Okay, macam ni. Sebab dia boleh jadi dua tau. Sorry. Okay, dia sama ada tinggi ni dia ada dua. Tinggi ni sama ada dia tinggi T besar, T besar, ini pun tinggi, ataupun T besar, T kecil. Ini pun tinggi juga. Sorry. Padam. T besar. Okay. Dua-dua ni ciri adalah ciri yang tinggi, phenotype yang tinggi. Cuma bezanya dari segi genotype dia. Ini T besar, ini T besar, T kecil. Okay. Tapi kalau dia macam T besar, T kecil ni, dia akan menunjukkan ciri dominan, di mana dia tinggi. Okay. So sekarang ni induk dia tinggi, dua-dua tinggi. Okay. Dan genotype dia dua-dua sama, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okay. So gamet dia akan jadi T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okay, so cara bersenyawa sama cara dia. Ni kacuk dengan ini, dapatlah T besar, T besar. Ini kacuk dengan yang ni, dapat T besar, T kecil. Yang ni kacuk dengan yang ni, dapat juga T besar, T kecil. Itu huruf besar tu kat depan. Jangan huruf kecil jangan duduk belakang, ada depan, duduk belakang. Huruf besar duduk kat depan. Ini T kecil, T kecil. Okay, so dia punya phenotype dari segi fizikal dia, yang ni mestilah tinggi, ini pun tinggi, ini pun tinggi. Dan ini adalah kedil lah sebab dia dua-dua huruf kecil, ciri resesif. So T kecil, T kecil. So kalau nisbah dia awak bercakap 3 nisbah 1, di mana 3 adalah tinggi dan 1 adalah kedil. Okay, dia punya ni nisbah dia, nisbah anak-anak dia 3 nisbah 1. Okey, ini kalau dua-dua tinggi, lepas tu dua-dua tu ini kalau keadaan macam ni kita panggil heterozygous, maksudnya dia ada T besar satu, dia ada T kecil satu. Okey, satu lagi kes. Okey, yang ni kita uji kebolehan menggulung lidah pula. Okey, kebolehan menggulung lidah kita guna huruf B. Okey, kalau awak tengok ni B besar. Kalau B besar ni dia merujuk kepada boleh gulung lidah, ciri dominan. Okey, B kecil ni tak boleh lah. Okey, so sama juga awak keluarkan gamet dia B besar, B kecil. So awak kacukkan dia B besar kacuk dengan B kecil, dapat B besar, B kecil. B besar kacuk dengan B kecil, dapat B besar, B kecil. Dia pun sama cara dia, sama je macam tadi. So anak dia kalau awak tengok semuanya adalah boleh menggulung lidah. Okey, 100% boleh menggulung lidah. Okey, faham? Okey. Okey, kemudian kita sambung kromosom seks. Okey, sebelum kita belajar, dalam badan manusia kita ada 46 bilangan kromosom. Okey, 46 bilangan kromosom di mana 44 adalah sel soma dan 2 adalah kromosom seks. Okey, 44 adalah kromosom soma untuk mengawal ciri-ciri sel soma.
dan 2 adalah kromosom sex. Autosom. Autosom samalah dengan soma. Okey. Okey, so apa beza dia? Laki kromosom seks dia X dengan Y. Okey, kalau awak tengok gambar ni adalah X dengan Y lah. X ni yang X hanya besar. Okey, merah ni X. Y ni biru ni Y. Okey. Okey, dan kalau perempuan dia hanya ada XX. Untuk kromosom seks dia hanya X saja. Okey, dia hanya XX. Okey. Perempuan X saja. Okey, faham? Okey, kemudian dalam ovum kamu, dalam testis kamu akan berlaku proses meiosis kan. Saya kata dah cakap itu kan, meiosis berlaku di ovari dan dalam testis. Okey, bila meiosis kan bilangan kromosom anak akan separuh daripada bilangan kromosom induk. Okey, bilangan akan jadi separuh. So kalau tengok kat sini, okey, kalau tadi 46 kan, nampak tu dia dah jadi 23 sebab dia dah menjalankan proses meiosis, dia jadi 23 daripada 46. Separuh daripada 46 adalah 23. Di mana 22 ni adalah autosom dan X ni adalah kromosom seks, sama ada X atau Y. Okey, kalau kalau sperma dia ada dua jenis. Satu 22X, satu 22Y. Ni. Satu 22X, satu 22Y. Maksudnya sperm ni ada dua jenis. Okey, satu yang bawa X, satu yang bawa Y. Tapi kalau ovum sama juga 23, cuma ovum ni hanya 22 plus X sahaja. Okey, 22 plus X sahaja. Okey. Okey. Okey, so jantina anak, macam mana jantina anak? Okey, so jantina anak ni sebenarnya bergantung kepada jenis sperm yang disenyawakan. Okey, so maksudnya jantina anak sebenarnya dipengaruhi ataupun disebabkan oleh lelaki lah. Sebab dia bergantung kepada sperm lelaki yang masuk ke dalam ovum. Okey, kalau sperm X yang masuk, maksudnya anak kamu akan jadi perempuan. Sebab XX, perempuan kan XX. Kalau sperm Y yang masuk, yang 22 plus Y yang masuk, so anak kamu akan jadi lelaki, di mana dia akan jadi XY. XY itu adalah lelaki. Okay, kalau awak tengok gambar kat sini, yang ni XX sebab besar-besar. X ni dia punya kromosom besar. Kalau ini XY, ni lelaki lah. So kalau XY ni anak kamu lelaki. So kalau lelaki semua dia punya kromosom seks macam ni. Kalau perempuan kromosom seks macam ni. Okay. Okay, nampak ni. Jika sperm X 22 tambah X disamakan ovum 22 plus X, jantina anak adalah 44 plus XX. Jika sperm 22 plus Y, okey, jantina anak adalah 44 plus XY. So kalau XY tu anak dia lelaki lah. Okey, nampak ni, ni sperm. Okey, awak nampak gambar sperm, awak nampak gambar ovum. Okey. So sperm yang masuk ke dalam ovum tu sama ada 22 plus X ataupun 22 plus Y. Sebab satu ovum hanya satu sperm je yang boleh masuk. Okey, satu sperm, satu ovum je. Dia tak boleh dua ovum. Okey, kalau kembar seiras tu jadi sebab lain. Sebab satu ovum tu sebab bila sperma dah masuk dalam ovum, dia akan terbahagi pada dua. Itu akan jadi kembar. Okey, tapi sebenarnya kalau kembar seiras tu dia hanya terdiri daripada satu ovum dan satu sperm saja. Okey, tak boleh dua sperm. Satu je. Okey. So sama ada X atau Y lah yang masuk. Okey, so ini dia punya macam mana penentuan jantina. So kaedahnya sama macam tadi. Okey. Cuma beza sekarang ni dia untuk jantina. Okey, awak tengok bapak. So sekarang ni kalau awak tengok bapak dia mestilah XY kan. Bapak lelaki kan mestilah XY. Mak dia mestilah XX. Ovum kan X saja ada. Okey, so dapat sperm dia jalankan meiosis yang mana ovum dia sama ada 22 plus X ataupun 22 plus Y. Okey, kalau ibu dia confirm XX. So dia akan melalui persenyawaan. So kaedah dia sama macam sebelum ni, nampak? So kalau awak tengok sini, berapa bilangan anak yang perempuan? Yang perempuan 2, yang lelaki pun sama 2. So kembangkalian untuk dapat anak lelaki atau perempuan sebenarnya adalah 50%. Okay, di mana nisbahnya tadi saya cakap apa, 2 kan, 2 perempuan. 2 perempuan kan, 2 perempuan nisbah 2 lelaki. So dia boleh jadi 1, kamu kecilkan 1 nisbah 1. So 50% lah. Boleh jadi 50% perempuan dan 50% adalah lelaki. Okay, faham? Okay.
Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi saya nak awak buat buku SPS, muka surat 45 dan 46. Okey, nanti pokok sekolah kita akan bincang bersama ya. Okey, terima kasih.